Arab Saudi berkata tidak kepada Trump dan krisis di Timur Tengah menjadi semakin mencurigakan. Cina mungkin telah campur tangan di belakang tabir untuk mendorong Riyadh menentang Washington. Hari ini, 7 Mei 2026. Projek kebebasan yang diwujudkan oleh Amerika Syarikat untuk menyiringi kapal-kapal di Selat Hormuz telah terhenti. Selepas kerajaan Arab Saudi dikatakan telah menolak penggunaan pangkalan udara Putera Sultan dan ruang udara Arab Saudi untuk menyokong operasi tersebut. Kebetulan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa hari sebelum itu, Xi Jinping telah berbincang dengan Mohammed bin Salman dan meminta pembukaan semula Selat Hormuz. Semalam Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berada di Beijing. Urutan peristiwa ini meletakkan Cina di tengah-tengah perubahan besar dan meninggalkan Washington berdepan dengan kemungkinan pengkhianatan diplomatik. Saat paling buruk dalam krisis. Saya akan ceritakan semuanya sebentar lagi, tetapi sekarang Anda pasti ingin melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam Standard Credibility Nielsen Alves. Operasi Amerika itu mempunyai matlamat yang jelas. Membuka semula laluan di mana sebahagian penting minyak dunia dihantar dan mengurangkan tekanan Iran ke atas kapal kargo, kapal tangki minyak dan syarikat insurans maritim. Trump mahu menunjukkan bahawa Amerika Syarikat masih mengawal keselamatan Teluk, tetapi tindak balas Arab Saudi telah meletakkan satu halangan yang tidak dijangka dalam rancangan itu. Menurut NBC yang dipetik oleh pelbagai media antarabangsa, Riyadh dikatakan berasa marah kerana pengumuman projek kebebasan itu mengejutkan sekutu-sekutu Teluk. Tanpa koordinasi yang mencukupi dengan pihak yang akan menjadi sasaran pertama sekiranya berlaku tindakan balas dari Iran. Arab Saudi tidak mahu berdepan perang di ambang pintu selepas mengetahui melalui media bahawa wilayahnya boleh menjadi platform untuk operasi Amerika. Di sinilah China muncul. Sebagai pemain yang senyap tetapi berkuasa, Beijing mempunyai kepentingan langsung di Hormuz kerana bergantung kepada tenaga yang melalui laluan itu dan mengekalkan hubungan dengan Iran serta Arab Saudi. Apabila Xi bercakap dengan Mohammed bin Salman tentang memastikan selat itu kekal terbuka dan tidak lama kemudian menerima Menteri Luar Iran untuk membincangkan penamatan perang serta pembukaan semula laluan itu, mesejnya jelas. China mahu mengawal diplomasi minyak sebelum Trump mengawal operasi tersebut. Bagi Beijing, misi tentera laut Amerika tanpa halangan di Teluk menguatkan Washington, memberi tekanan kepada Iran dan meletakkan China bergantung kepada keputusan Amerika. Kerajaan Arab Saudi tahu bahawa Washington masih penting untuk pertahanannya, tetapi mereka juga tahu bahawa Beijing membeli tenaga, melabur, berbincang dengan Tehran dan tidak menuntut ketaatan politik yang sama. Perkara yang paling serius ialah penolakan ini berlaku ketika Trump sangat memerlukan untuk menunjukkan sesuatu. Menurut Reuters, rundingan yang dibincangkan antara Washington dan Tehran melibatkan satu formula terhad dengan penamatan rasmi perang. Penyelesaian untuk lalu lintas di Selat Hormuz dan pembukaan satu tempoh 30 hari untuk perbincangan yang lebih luas. Maksudnya, Trump memberi tekanan di laut untuk mendapatkan kelebihan di meja rundingan. Arab Saudi telah menghentikan bahagian yang memberikan kekuatan ketenteraan kepada rundingan itu. Iran segera menyedari perpecahan ini. Tehran tahu bahawa jika sekutu Arab terbesar Amerika Syarikat di Teluk menahan akses ketenteraan Amerika, imej kekuatan Washington akan terjejas. Pihak berkuasa Iran sudah pun menolak secara terbuka syarat-syarat yang dianggap terlalu keras dan cuba menunjukkan bahawa mereka tidak tersepit. Associated Press melaporkan bahawa Iran sedang meneliti semula cadangan Amerika di tengah-tengah tekanan daripada Trump yang mengancam untuk meningkatkan pengeboman sekiranya Teheran tidak menerima perjanjian itu. Mengancam Amerika Syarikat. Mereka mahukan moratorium selama 20 tahun ke atas pengayaan uranium serta penyerahan semua bahan yang telah diperkaya. Jaminan awam bahawa Iran tidak akan membangunkan senjata nuklear, pembongkaran Fordo, Natanz dan Isfahan, larangan aktiviti nuklear bawah tanah dan pemeriksaan atas permintaan dengan hukuman jika berlaku pelanggaran. Bagi Trump, ini akan menjadi satu kemenangan yang sukar. Arab Saudi mempunyai banyak sebab untuk meragui satu operasi yang tergesa-gesa. Kerajaan itu sudah merasai sendiri risiko perang proksi dengan Iran.
Pada September 2019, serangan drone dan peluru berpandu telah mengenai kemudahan Arab Saudi di Abqaiq dan Quraisy. Ia telah menghentikan sementara kira-kira 5,7 juta tong sehari pengeluaran minyak Arab Saudi, selain 700,000 tong sehari cecair gas asli. Serangan itu menunjukkan bahawa loji penapisan, saluran paip dan pusat tenaga boleh diserang walaupun Arab Saudi membeli sistem pertahanan yang mahal dan mengekalkan kerjasama strategik dengan Washington. Trauma itu menjelaskan sikap berhati-hati pada masa kini. Bagi Trump, projek kebebasan adalah satu cara untuk memecahkan sekatan dan menunjukkan kepimpinan. Bagi pihak Arab Saudi, ia adalah risiko menjadi sasaran peluru berpandu, drone dan sabotaj sekiranya Iran memutuskan untuk membalas dendam. Bagi pihak Arab Saudi, risikonya ialah menjadi sasaran peluru berpandu, drone dan sabotaj jika Iran memutuskan untuk membalas dendam. Bagi pihak Arab Saudi, risikonya ialah menjadi sasaran peluru berpandu, drone dan sabotaj jika Iran memutuskan untuk membalas dendam. Bagi pihak Arab Saudi, risikonya ialah menjadi sasaran peluru berpandu, drone dan sabotaj jika Iran memutuskan untuk membalas dendam. Bagi pihak Arab Saudi, jika menjadi sasaran peluru berpandu, bagi pihak risiko menjadi sasaran peluru berpandu, drone disekat oleh Iran, tetapi juga tidak mahu Selat Hormuz dikawal oleh operasi Amerika yang menjadikan Beijing sebagai tebusan Washington. Sementara itu, Israel terus bertindak terhadap sekutu Iran di Lubnan. Reuters melaporkan bahawa Israel telah melancarkan serangan di pinggir bandar Beirut dan mendakwa telah membunuh seorang komander pasukan haduan Hezbollah dalam serangan pertama seumpama itu sejak gencatan senjata pada bulan April. Tindakan ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran, Israel tidak berniat untuk mengurangkan tekanan ke atas kumpulan yang berkaitan dengan Tehran. Bagi Netanyahu, sebarang perjanjian yang lunak dan mengekalkan paksi Iran merupakan ancaman pada masa hadapan. Bagi Hizbullah, setiap komander yang dihapuskan akan melemahkan keupayaan untuk membina semula kekuatan ketenteraan di Lubnan. Kemarahan Israel ini juga meningkatkan ketakutan Arab Saudi. Reuters melaporkan bahawa sejak bermulanya konflik pada bulan Mac, lebih daripada 2,700 kematian telah direkodkan di Lubnan selain korban di Israel. Angka-angka ini menunjukkan bahawa rantau ini tidak sedang berdepan dengan krisis teori semata-mata. Setiap keputusan ketenteraan baharu memberi kesan kepada orang awam, infrastruktur, kerajaan dan pasaran. Fakta sejarah yang paling kuat untuk memahami keputusan Arab Saudi bukan hanya pada serangan terhadap Aramco. Ia juga terletak pada perubahan mendalam dalam dasar Teluk selepas bertahun-tahun bergantung kepada Amerika Syarikat. Selama beberapa dekad, Riyadh menerima logik bahawa minyak Arab Saudi dan pelindungan Amerika berjalan seiring. Tetapi selepas kejutan baru-baru ini, kerajaan itu mula mempelbagaikan rakan kongsinya, mendekati China, berdialog dengan Iran, mencari perjanjian ekonomi di luar paksi tradisional dan mula bertindak sebagai kuasa sendiri. Pada tahun 2019, apabila kemudahan mereka diserang, tindak balas Amerika tidak menghapuskan rasa rentan dalam kalangan Arab Saudi. Pada tahun 2026, ketika berdepan dengan operasi yang diumumkan oleh Donald Trump, di tengah-tengah perang dengan Iran, Mohammed bin Salman tidak mahu mengulangi peranan sebagai sekutu yang menanggung risiko, sementara kerajaan lain mengawal naratif. Terdapat contoh di negara-negara lain yang menguatkan tafsiran ini. Pada tahun 2003, Turki, walaupun merupakan sekutu NATO, menolak di parlimen untuk memberi kebenaran kepada tentera Amerika menggunakan wilayahnya dalam pencerobohan ke atas Iraq. Keputusan itu mengganggu rancangan ketenteraan Washington dan menunjukkan bahawa pakatan tidak bermaksud satu cek kosong apabila kos dalaman terlibat. Di Teluk, logiknya hampir sama. Arab Saudi mungkin menjadi rakan kongsi Amerika Syarikat, tetapi tidak mahu meletakkan wilayahnya di tengah-tengah peperangan menentang Iran tanpa penyelarasan, perlindungan dan kelebihan yang jelas. Perbezaannya sekarang ialah terdapat satu kuasa yang bersedia untuk mengambil kesempatan atas keraguan ini, China. Beijing berbincang dengan orang Saudi, berbincang dengan orang Iran dan cuba menjual imej sebagai pengadil yang tidak boleh digantikan di Timur Tengah baharu. Kecurigaan terhadap pengkhianatan Saudi muncul tepat daripada titik pertemuan ini. Trump memerlukan Riyadh untuk menunjukkan kekuatan.
Xi berbincang dengan Mohammed bin Salman sebelum perubahan itu. Menteri Luar Iran telah diterima di Cina, sementara cadangan Amerika masih di atas meja. Dan pada saat yang menentukan, Arab Saudi menolak penggunaan ruang udaranya. Ia mungkin hasil daripada tekanan senyap dari China yang dilakukan untuk menghalang Amerika Syarikat daripada menjadikan Hormuz sebagai pentas penguasaan ketenteraan. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.